Okey, kita pergi kepada yang berikutnya iaitu penyasaran pasaran ataupun market targeting. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang menyebabkan kita perkara-perkara yang kita perlu lihat sebelum kita lakukan market targeting. Iaitu yang pertama adalah saiz dan kadar pertumbuhan sesebuah pasaran. Yang mana saiz dan kadar pertumbuhan pasaran ini sebelum kita masuk ke sesebuah pasaran itu ataupun sebelum kita pergi untuk menetapkan keputusan bahawa kita nak membuat perniagaan, produk ataupun perkhidmatan di sesebuah tempat, kita mesti kumpulkan data tentang kadar pertumbuhan pasaran di tempat tersebut. Okey, kita perlu kaji, kita perlu kena pasti kadar ataupun flow jualan di tempat tersebut. Kita boleh tengok kepada pesaing-pesaing ataupun perniagaan yang sedia ada di tempat tersebut. Katakan sebagai contoh, kita nak buka sebuah restoran makanan ataupun mungkin khidmat dobi layan diri. Okey, kita pergi ke satu tempat itu, kita tengok bagaimana kadar pertumbuhan pasaran di tempat itu. Kita tengok dobi layan diri ataupun kedai dobi yang sedia ada di pasaran itu. Bagaimana jualan mereka, bagaimana keuntungan yang mereka buat. Okey, berdasarkan kepada data yang telah kita kumpul ini, barulah kita boleh menetapkan bahawa adakah sesuatu tempat itu sesuai untuk kita target, untuk kita masuk. Okey. Yang berikutnya, yang B adalah daya tarikan struktur. Okey. Saiz pasaran besar, kadar pertumbuhan tidak semestinya mendapat keuntungan tinggi. Okey. Ini bermaksud, walaupun saiz pasaran itu besar, tetapi tidak semestinya boleh mendatangkan keuntungan tinggi kepada kita. Sekiranya kita nak targetkan tempat tersebut sebagai sasaran kita, tempat untuk kita masuk. Okey. Sebab apa berlakunya begini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlaku begitu adalah kemasukan pesaing baru, pertambahan barang pengganti, peningkatan dalam kuasa tawar-menawar, kuasa pembekal bertambah. Okey, walaupun sesebuah pasaran itu saiznya besar. Kita ambil contoh kalau Temeloh tadi Temeloh ni antara orang kata kawasan perumahan yang paling besar adalah Taman Temeloh Jaya katakan. Okey, walaupun saiz pasaran di TJ itu besar, jika kita targetkan TJ sebagai tempat untuk kita memulakan perniagaan kita, tidak semestinya kita boleh mendapat ataupun tidak semestinya kita boleh mengaut keuntungan yang tinggi di situ. Sebab apa? Sebab mungkin di kawasan TJ itu telah banyak pesaing yang menjual produk ataupun melakukan perkhidmatan yang sama dengan kita. Okey, kemasukan pesaing baru di situ. Ataupun mungkin sebagai contoh kita nak buka gerai jualan goreng pisang di TJ. Okey, dah banyak orang jual goreng pisang kat TJ itu. Ataupun banyak lagi barang-barang pengganti yang ditawarkan yang mungkin hampir sama dengan produk kita ataupun sesuatu produk yang lebih baik lagi daripada produk kita. Okey, kita nak jual western yang orang kata western murah, spaghetti ataupun chicken chop yang murah-murah. Mungkin mungkin di TJ itu telah ada barang pengganti yang lebih berkualiti daripada apa yang ingin kita tawarkan. Dan berlakunya peningkatan dalam kuasa tawar-menawar. Sebab pengguna mampu demand lebih. Okey. Sebab apa? Sebab ramai lagi orang yang jual produk seperti kita dan pengguna mampu untuk melakukan demanding ataupun tawar-menawar. Dan mungkin juga pengguna ada kuasa membeli yang kuat. Pendapatan mereka tinggi, mereka banyak duit, mereka boleh demand. Dan seterusnya, kuasa pembekal bertambah. Bila kuasa pembekal bertambah, pembekal ni mereka yang orang kata sebagai pembekal produk. Okey, orang yang membekalkan produk kepada peruncit dan akhirnya kepada pelanggan. Bila kuasa pembekal bertambah, mereka mampu untuk mengawal sesuatu pasaran. Okey, mereka boleh control the market. Jadi di sini membuatkan faktor-faktor begini membuatkan menyebabkan bahawa jika kita pilih saiz sebuah pasaran yang besar sekalipun,
itu tidak menjamin bahawa kita mampu untuk dapat untung yang tinggi. Dan seterusnya yang ketiga adalah sumber dan objektif. Okey, segmen pasaran selari dengan objektif syarikat berpadanan dengan keupayaan sumber syarikat. Okey. Segmen ataupun target market yang kita sasarkan, yang kita pilih mestilah berpadanan dengan keupayaan kita. Okey, kalau kita sasarkan sebuah kawasan seperti TJ tadi yang besar, yang ramai penduduk, kita mesti mampu cater. Okey, kita mesti mampu membekalkan produk dengan permintaan pelanggan di sesuatu kawasan itu. Kalau pengguna kita, pelanggan kita ramai, tapi kita tak mampu nak jual produk, tak mampu nak bekalkan produk dengan bilangan yang mencukupi, itu boleh mendatangkan masalah kepada kita dan mungkin menyebabkan kita akan kehilangan pengguna yang berpotensi untuk beli produk kita. Okey. Seterusnya kita tengok kepada C, iaitu pemposisian pasaran ataupun market positioning. Okey. Cikgu lebih suka untuk gunakan terms bahasa Inggeris sebab bila kita cakap guna terms yang bahasa Melayu ni, dia mengelirukan kita. Pemposisian produk, penyasaran produk, pasaran, pemetakan, itu keliru. Kita sebut market positioning, targeting market, market targeting, itu semua lebih senang. Okey, bagaimana strategi pemposisian dibuat? Terlebih dulu kita nak tengok market positioning. Market positioning ni maksud dia apa? Ianya adalah sesuatu proses bagaimana penjual ataupun pengeluar produk meletakkan produk mereka dalam fikiran, dalam pengetahuan pengguna. Ataupun persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding keluaran pesaing. Bagaimana sebuah pengeluar produk itu ataupun satu syarikat pengeluar produk itu membuatkan pengguna lebih tahu tentang produk mereka berbanding produk pesaing. Kita tengok kat sini, contohnya adalah kereta Volvo. Okey, dalam dunia otomotif ni, pelbagai brand kereta ada kan. Jadi, bila kita sebut je kereta Volvo, semua yang biasa dalam dunia otomotif ni tahu bahawa Volvo ni terkenal dengan kereta yang menekankan aspek-aspek keselamatan yang tinggi, dengan ciri-ciri keselamatan yang berkualiti. Berlainan pula dengan Nissan. Bila kita sebut je Nissan, persepsi orang adalah tentang ciri-ciri ekonomi. Ciri-ciri yang mana dengan sebuah kereta Nissan yang boleh katakan berkualiti, tetapi pada masa yang sama masih mampu dimiliki. Dan juga kita sebut kereta Ferrari, of course kita secara automatik, persepsi kita, pengetahuan kita, bayangan kita adalah tentang kelajuan, tentang kemewahan, aspek gaya hidup dengan yang serba mewah. Begitu juga contoh diberi sini, Adabi, okay, iaitu imej bersih, suci, halal ataupun produk Bumi Putra. Kita boleh ambil beberapa contoh lain. Sebagai contoh, bila kita katakan produk sebagai apa? Kita katakan bila kita sebut Milo, automatik dalam minda kita, dalam persepsi kita adalah kita teringatkan iklan Milo, iaitu minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Itu kita kata Milo tu dah berjaya, ataupun brand-brand begini telah berjaya meletakkan jenama mereka, produk mereka di dalam minda pengguna ataupun di dalam persepsi pengguna. Sebut je Milo, automatik kita tahu, kita ingat warna dia hijau, iklan dia bagaimana. Begitu juga dengan benda-benda lain. Sebab itu pengiklanan ini amat penting. Nanti kita akan tengok lebih lanjut dalam topik iklan nanti ya. Okey. Berikut adalah beberapa strategi pemposisian ataupun pemposisian produk lah. Okey, iaitu market positioning. Yang pertama berdasarkan kepada ciri-ciri produk dan faedah yang bakal diperoleh oleh pengguna produk. Bagaimana sesebuah jenama itu ataupun pengeluar produk nak meletakkan mereka, diri mereka, brand syarikat mereka dan produk mereka dalam pengetahuan ataupun persepsi pengguna berdasarkan ciri-ciri produk.
Mereka menekankan ciri-ciri produk yang berkualiti, yang lebih hebat ditonjolkan berbanding pesaing mereka. Dan apa yang pengguna dapat bila pengguna guna produk mereka. Sebagai contoh, apa pengguna dapat sekiranya mereka guna iPhone berbanding menggunakan produk Android Huawei? Apa ciri-ciri iPhone yang tidak ada pada Huawei? Okay? Mungkin dari segi kameranya, mungkin dari segi ciri keselamatannya dan pelbagai lagi. Dan seterusnya, strategi pemposisian adalah pengguna produk tersebut dan juga penggunaan produk tersebut. Bagaimana pengeluar produk boleh memasarkan ataupun boleh menerapkan dalam diri pengguna adalah berdasarkan pengguna produk itu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil bagaimana pengguna dari golongan remaja ataupun golongan kanak-kanak. Bagaimana pengeluar produk boleh meletakkan dalam minda kanak-kanak bahawa sesuatu produk gula-gula ini adalah sesuai untuk kanak-kanak. Mungkin mereka melakukan dengan cara melakukan iklan yang menarik hati kanak-kanak. Berwarna-warni, guna kartun yang popular dan sebagainya. Okey, seterusnya, kelas produk berlawanan dengan pesaing, berbeza dengan pesaing. Okey. Strategi ini digunakan bergantung kepada produk itu sendiri. Bagaimana sesuatu produk itu ditonjolkan, ianya lebih baik dengan pesaing dan berbeza dengan pesaing. Selalu kita tengok, kita boleh ambil contoh dalam iklan-iklan yang biasa kita lihat, iklan pencuci pinggan mangkuk contohnya. Dia ada buat iklan, katakan Glow ataupun Axion ataupun apa-apa brand sahaja, sabun pencuci baju ke. Dia buat iklan, dia tengah cuci baju guna brand tersebut, Dynamo katakan. Dan di sebelah lagi ada yang guna produk jenama X. Di situ dalam iklan itu adalah untuk menunjukkan bahawa perbezaan ataupun menunjukkan kelas produk tersebut berada lebih baik berbanding pesaing mereka. Ditunjukkan secara tidak langsung. Begitu juga kalau kita lihat ada sesetengah iklan telco, syarikat komunikasi, Digi, dia paparkan sebagai dengan patung kuning dia tu, I will follow you tu. Dan kadang-kadang ada iklan yang meletakkan 2-3 lagi syarikat dengan dia tidak letak nama Celcom, Maxis dan sebagainya. Tapi dia letakkan mungkin jenama X, Y, Z ataupun mengikut warna syarikat telco tu sendiri. Di situ dia nak menunjukkan bahawa produk Digi ni lebih gah, lebih hebat berbanding pesaing lain dalam satu iklan yang sama. Itu menunjukkan strategi pemposisian yang digunakan oleh syarikat Digi tu, yang menunjukkan mereka kelas produk mereka adalah berlawanan, berbeza dan mungkin lebih hebat daripada pesaing yang ada dalam pasaran. Dan strategi pemposisian yang berikutnya adalah menggabungkan beberapa strategi pemposisian yang kita sebut daripada nombor 1 sampai 7 tadi. Okey. Kita berhenti dulu di sini. Kita akan sambung lagi di slide yang berikutnya.